Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk kita meneruskan surah-surah pendek pada hujung juz Amma, juz yang ke-30 pada hari ini, dan sudah tentunya kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadil Safas sihat ya. Alhamdulillah Ustaz ya. Safa hari ini surah Al-Maun Safas. Surah yang sering orang kita hafal Ustaz ya, ya sering betul, dibacakan dalam solat, dan hari ini kita nak melihatlah satu persatu harapnya sempat Ustaz ya, perkataan-perkataan yang sudah pun tuan-tuan hafal ataupun kalau tidak dihafal kita sama-sama mengulang bacaan pada hari ini, cuba kita fahami dan harapnya kita boleh bawa dalam solat kita maghrib asar pada maghrib nanti Ustaz ya, macam mana ianya menjadi satu peringatan bersama kepada semua umat Islam. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita dengan subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi surah yang ke-107 ini. Iaitu daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7, kita akan melihat sifat orang-orang yang mengingkari kepada ad-din, iaitu hari akhirat, yang disampaikan daripada ayat yang kedua hingga ayat yang ke-7. Mari sama-sama kita share, kongsikan dengan rakan-rakan yang berada di depan TV ataupun di depan Facebook untuk sama-sama kita memaknai surah Al-Maun ataupun surah yang sering kita nyatakan Ara'aital ladzi bersama Ustaz Tarmizi. Insya-Allah. Baik. Terima kasih Fadil Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar semuanya ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari ini Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kesihatan, kebahagiaan, dipermudahkan segala urusan buat ibu-ibu dan ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan semuanya, dan pastinya kita rasa sangat berbahagia kerana bersama dengan kalamullah yakni Al-Quran. Surah Al-Maun, surah seperti kata Al-Fadhil Safas tadi, surah yang selalu ataupun sering dibaca di mana juga kita berada. Jadi surah-surah yang pendek-pendek macam ni Ustaz Faz, sangat sesuai untuk kita amalkan, terutamanya kalau kita sedang bermusafir. Contoh kalau kita berhenti solat kan dekat RNR antaranya. Jadi kita baca surah pendek macam ni. Ataupun kalau di pasar-pasar raya kan, sebab ya maklumlah semua orang nak bertumpu solat. Sebab pengalaman Ustaz Fazah, pengalaman saya tu lama Ustaz Fazah tunggu dibaca surah yang ayat yang atas apa juzuk-juzuk berapa tu, surah Baqarah apa semua, Baqarah semua. Jadi jemaah ramai sangat lagi kat belakang nak solat. Pasal mungkin dia tak pernah jadi imam dekat masjid, tak ada peluang Ustaz ni. Jadi dia nak gunakan peluang itu kat situlah dia nak tunjuk hero ya. Tak ada mic pun tak apalah kan. Jadi itu tidak mengikut betul Ustaz Faz. Jadi memang kena kita kena atur, dan mudah-mudahan surah-surah yang kita belajar hari demi hari, dan hari ini pun dah sampai ke penghujung My Quran Time. Jadi marilah kita mengambil semangat
Walaupun di akhir-akhir ini kita bertambah semangat untuk kita dalami Al-Quran. Hari ini kita nak baca surah Al-Ma'un dan kita nak belajar intipatinya insya-Allah taala. Ibu ayah sekalian, jika sudah bersedia, ayo kita cuba surah Al-Ma'un kita baca sama-sama dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, itulah bacaan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 daripada surah Al-Maun Ustaz ya. Surah yang biasa kita fahami ya, Al-Maun itu adalah bantuan yang kecil ya, bantuan yang kecil yang kita akan lihat pada penghujung surah ini. Dalam surah ini, surah Al-Maun hadir selepas surah Quraisy. Apabila kita melihat kepada surah Quraisy, itu adalah satu seruan kepada orang Quraisy dan juga kepada kita yang diberikan macam-macam di dalam kehidupan kita. Li'ila fi Quraisy, Quraisy itu diberikan pelbagai perkara untuk menaut, untuk melembutkan hati mereka, dan salah satunya bantuan Allah melindungi Kaabah dan Mekah itu daripada diserang oleh Abrahah sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Fil. Jadi apabila diseru kepada Quraisy, apa yang perlu dibuat? Beribadahlah kepada Tuhan hadzal bait, iaitu rumah ini, merujuk pada Kaabah. Maka dalam surah Al-Maun ini Allah menyelar, Allah mengkritik kepada kumpulan yang sedang berbuat onar, yang sedang berbuat masalah pada waktu itu, iaitu di kalangan pemimpin-pemimpin di peringkat Quraisy. Dan bila kita melihat perkara ini, lebih daripada itu, ia adalah selaran ataupun kritikan kepada pemimpin-pemimpin pada waktu ini juga kepada kita sebagai pemimpin dalam keluarga, dalam masyarakat, yang dinyatakan Allah dalam ayat yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, iaitu tahukah kamu orang yang mendustakan agama. Kalau kita lihat dalam surah Al-Fil, Allah menggunakan perkataan alam tara, Ustaz ya. Alam tara, apakah kamu tidak melihat? Dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan ara'aita, tahukah kamu, apakah kamu melihat ya. Apa bezanya? Bila perkataan alam tara itu Ustaz, dia menunjukkan bahawa Nabi dalam keadaan yang stres, maka Allah memujuk Nabi tentang betapa Allah menolong kepada Nabi ya, sebagaimana Allah pernah tolong kepada Quraisy ataupun Mekah itu dengan diturunkan tayran ababil. Jadi Nabi stres ketika dihenyak ya, dipukul, nak dibunuh dan sebagainya. Allah turunkan surah Al-Fil ini memberi semangat bahawa satu masa dahulu ketika kamu lahir, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allah telah menolong tempat ini. Allah telah melindungi daripada Tuhan. Daripada mana? Daripada Rabbuk, daripada Tuhanmu. Jadi dengan memahami surah Al-Fil ini, kita akan mendapat pujukan walaupun kita kecil dalam berbuat kebaikan. Kita rasa macam kita dipersendakan, tetapi kita tahu bahawa kecil-kecil pun apabila bersama kebenaran, Allah akan bantu. Besar-besar pun seperti gajah yang bernama Mahmud Ustaz ya, apabila Allah tidak bantu, Allah akan menghantar tentera Tayran Ababil. Tentera Allah boleh dalam bentuk angin, dalam bentuk pelbagai perkara. Allah boleh hancurkan ka'asfim makul, seperti daun yang dimakan ulat. Jadi ini yang kita belajar daripada ayat yang pertama surah Al-Maun ini. Ini bukan sebagai tanda Nabi stres, tetapi Nabi dikuatkan. Nabi dinyatakan bahawa apakah kamu tidak melihat orang yang mendustakan, sentiasa mendustakan biddin, terhadap agama. Diterjemahkan ad-din ini, biddin ini sama ada agama yang pertama, yang keduanya adalah hari pembalasan Ustaz. Sebagaimana kita belajar dalam surah Al-Fatihah, maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Jadi kalau diterjemahkan penguasa hari agama. Jadi agama dan hari pembalasan ni amat dekat. Makin kita beragama, makin kita berfikir tentang apakah kesan apa yang saya buat sekarang, baik ke tak baiknya terhadap hari pembalasan. Kalau seseorang itu beragama, contohnya dia semayang Ustaz kan, dia baca Quran, kalau katakan dia pergi sekolah agama, belajar sampai ke negeri-negeri Arab, tetapi kalau apa yang dia buat ketika memimpin, ketika berakhlak seharian ini tidak memikirkan sampai kepada hari pembalasan, maka itu tidak menunjukkan ad-din yang sebenar-benarnya. Kerana agama yang sebenar-benarnya menyebabkan kita berfikir kesan jangka masa panjang, bukan sekadar apa sahaja yang kita nak buat pada waktu ini. Jadi ayat yang pertama ini Allah membawa kepada kita tentang sifat pemimpin-pemimpin Quraisy, ya, yang diselar Ustaz ya, di mana mereka ini mendustakan hari pembalasan. Mereka tak kisah, ya, istilahnya apa aku kisah, kan ada istilah Aiman tak kisah, kan. Ya, perkara tu kita kena jaga elok-elok. Ataupun malu apa rakanku, kan. Kalau kita cakap malu apa rakanku, malu apa bosku ke apa sebagainya, kita kena ingat kita cakap itu ada dasar apa. Kalau kita cakap atas dasar menafikan, mendustakan kepada perkara-perkara yang buruk untuk diteruskan, ataupun buat apa malu untuk kita berbuat sesuatu yang memalukan ataupun mungkar, perkara itu adalah petanda yukadzibu biddin, ya, yang perlu kita jaga betul-betul. Jika kita kata bahawa buat apa malu rakanku tapi untuk baca Quran, itu okey. Ya, buat apa malu kan, baca je, salah pun insya-Allah kita tengah belajar. Betul. Yang itu okey. Ya, tetapi kalau katakan benda-benda tak baik, ya, kalau katakan pemimpin pada waktu ini dinyatakan pada ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka ini malu apa bosku, ialah bila dia menidakkan ataupun mengherdik anak yatim. Mengherdik anak yatim. Jadi mengherdik anak yatim ini, yad'ul yatim, bukan sekadar dia marah, ya, tetapi dihalau ataupun dia tolak, ya. Istilah yad'ul yatim ini, dia tolak anak yatim itu secara fizikal ataupun secara emosi, hak-hak mereka. Contohnya anak yatim ni maksudnya anak bawah umur Ustaz ya, yang belum baligh, yang kematian bapa. Mereka ada harta, ya, mereka tidak ada ayah, ya. Contohnya ada kes cikgu menghina anak yatim Ustaz ya. Kalau hina anak yatim, mak dia datang pun, mak dia tak boleh buat apa sangat, ya. Jadi bila ayah tak ada untuk membela si anak ini, cikgu marah dia, herdik dia ataupun ketepikan dia ke kelas yang lain, ini adalah petanda-petanda yad'ul yatim yang pernah dibuat oleh pemimpin-pemimpin jahiliah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi seseorang yang beragama, ya, sepatutnya dia menjaga anak yatim, kerana anak yatim ini adalah kumpulan mereka yang perlu diperjuangkan. Kalau bukan negara, kalau bukan negeri, kalau bukan rakan-rakan jiran dan apatah lagi sanak saudara memperjuangkan anak yatim ini, maka anak yatim ini tetap ketinggalan Ustaz. Ya, mak dia mungkin berfikir macam-macam nak uruskan. Kalau selama ni ayah mak mungkin buat perkara yang berbeza kan untuk menjaga seorang anak. Tetapi bila kematian ayahnya itu, anak yatim ini mempunyai kesan psikologi yang tertentu. Dia kehilangan. Kalau kita tengok anak kita Ustaz ya, dia panggil, kalau anak Ustaz kan, Naura ke apa kan, panggil mak dengan abahnya tu, satu hari tu minimum pun berapa kali Ustaz? Banyak kali kan? Banyak kali. Tapi kalau katakan dia panggil mak ada, tapi panggil abah, tak ada. Abah kan. Betul. Ataupun kadang-kadang dia mungkinlah kadang-kadang
dalam rumah kita kan, dia merajuk dekat mak, dia pergi kepada abah. Merajuk dengan abah pergi kepada mak. Betul. Tapi kali ini kalau dia merajuk kepada mak, tak adalah, melawat dinding jelah. Kan? Dan perkara ini adalah satu perkara yang perlu diperjuangkan, bukan sekadar dalam rumah ya, oleh sanak saudara seperti mana kita belajar dalam surah Al-Balad, tetapi juga oleh pemimpin kawasan sekitarnya. Dan seterusnya pada ayat yang ketiga, Allah menyatakan siapa lagi yang mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan. Kita baca sekali lagi ayat 1 sehingga ayat yang ketiga. Ya. Ini bahagian pertama sebenarnya kalau kita nak menghafaz Ustaz ya. Ini ayat 1, 2, 3 ni bercerita tentang hubungan sesama manusia. Ayat 4, 5, 6 nanti kita akan melihat hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 1 hingga 3 bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi dengan selekoh-selekoh tajam yang akan dikongsikan. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baru ni saya ada terlihat Ustaz Faz, satu paparan klip video seorang ibu ni, dia melihat anak dia 2 orang, satu kecil lagi sedang minum susu, seorang abang dia di satu bilik lah, ada CCTV, nak tengok dah tidur ke belum semuanya. Rupanya si anak tadi dia keluarkan gambar si ayah, frame tu dipeluk, ditunjuk pada yang baby tadi yang kecil tu sambil minum susu kan. Lepas tu dipeluknya, ditatap, dia tengok, peluk lagi, Allahu Akbar. Itu antara Safas situasi kehilangan. Sebab tu Allah sebut dalam surah ini untuk kita benar-benar menjaga, mengangkat, sebab Rasulullah SAW pun anak yatim ada lagunya nasyid tu kan, Nabi anak yatim tu kan. Sekejap lagi insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jom kita baca dulu ayat 3 ayat ni. Lepas itu sebelum itu kita tengok yang pertama sekali dalam 3 ayat ini ada 3 tempat ada huruf dzal yang hujung lidah. Ara'aital ladzi yukadzibu. Lepas tu ayat yang kedua fadzalika, kemudian alladzi. Ada 4 sebenarnya dalam 3 ayat ini yang perlu kita beri perhatian. Hujung lidah keluar sedikit. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Kemudian ayat yang ketiga, kalimah yang perlu diberi perhatian iaitulah huruf dad, antara huruf yang agak susah Ustaz Faz untuk disebut dalam 28 huruf tu. Dad antaranya yang perlu diberi perhatian, tepi lidah kan, yahuddu dengan ta'ami. Baik, jom kita cuba praktikkan bacaan kita ayat 1, ayat 2, ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat 1 hingga ayat yang 3 Ustaz ya, untuk kita sama-sama memaknai, memahami bahawa jika kita tidak mahu mendustakan agama, kita akan sentiasa memikirkan hari akhirat sebagai seorang pemimpin. Dan dalam hal ini pada ayat yang kedua, mereka yang yadu'ul yatim ini menolak anak yatim, mengherdik, mengenepikan anak yatim ini boleh dalam bentuk pelbagai ya. Kalau katakan seorang ibu Ustaz ya, ibu maksudnya kematian suami dia, bila anak itu menjadi anak yatim, maka ia perlu lebih berjaga-jaga. Jangan sampai dia makan harta anak yatim. Kan harta tu dah jadi faraid kan, dan ada bahagian si ibu untuk si anak, mungkin untuk orang-orang lain. Maka jangan sampai ada banyak harta si suami, maka akhirnya mak dia ambil dia semua pergi jual dan sebagainya, dan dia pergi beli dan bercuti satu dunia contohnya. Itu yadu'ul yatim. Tetapi lebih daripada itu, adik-beradik pergi pula rumah, mungkin adiknya ke abangnya ke dah meninggal, saya suka laptop, saya
saya suka dia punya kereta, saya suka dia punya baju, dia pergi hangkut sahaja, itu juga adalah yad'ul yatim, kerana semua barang-barang harta itu adalah milik anak yatim selain daripada orang yang berhak mendapat faraid Ustaz kan. Dan mungkin juga orang ramai yang menggunakan anak yatim jadi hamba pula Ustaz. Sepatutnya memuliakan, dalam surah Al-Fajr, tukrimunal yatim, memuliakan anak yatim, tetapi dijadikan sebagai hamba, pergi kutip derma Ustaz ya, kemudian beri makan mana yang ada, yang banyak duitnya itu diambil oleh orang-orang yang mengusahakan rumah anak yatim. Ini adalah tanda kebobrokan, kerosakan dalam beragama, menggunakan agama untuk kepentingan diri sendiri. Dan selain daripada itu, orang yang wala yahuddu ala ta'amil miskin, iaitu jangan ataupun tidak mendorong atas makanan orang miskin. Dia bukan sekadar dia tak bagi makan Ustaz ya. Dia tidak menggalakkan orang beri makan pada orang miskin. Pasal apa? Nanti orang tanya, kamu galakkan kita bagi derma ni, kau derma berapa? Kan? Banyak harta tak ada pula orang derma. Jadi dia tak nak dipersoalkan untuk membantu orang miskin. Pasal apa? Pemimpin Quraisy ini mereka disokong oleh orang-orang elit yang kaya. Jadi mereka bukannya mengharapkan undian daripada orang-orang miskin ini. Orang miskin boleh bagi apa? Ya, bukan boleh bagi projek, malah mereka yang akan menyusahkan pada mereka. Dan itu sebabnya mereka tidak mendorong ala ta'amil miskin. Allah tak cakap ta'amul miskin, tapi ta'am. Maksudnya dalam setiap makanan, harta kita itu ada bahagian orang miskin. Bukannya milik kita sebenarnya, tetapi bagi orang-orang yang begini, dia tak kisah Ustaz. Apa aku kisah kan? Yang penting semua harta yang aku cari aku punya, dan kalau ada lagi anak yatim bahagiannya akan dirembat sekali ataupun akan diambil, tak perlu diperjuangkan. Inilah tanda seseorang yang tidak menjaga agama yang sebenar-benarnya, membawa kepada perkataan pilihan pada hari ini kita saksikan, iaitu perkataannya adalah da'a, mengherdik ataupun menolak ya, secara fizikal ataupun secara emosi kepada anak-anak yatim. 3 kali disebut di dalam Al-Quran sebagai satu peringatan kepada kita. Kalau kita ada saudara yang mempunyai anak yatim, kematian ayah pada umur bawah balik mereka itu, ia perlu diperjuangkan. Makin kita beragama, makin mereka diambil perhatian. Makin kita beragama, kita mencari anak yatim dalam masyarakat, jangan sampai dipandang sebelah mata. Khawatir kita akan diazab di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti sebentar, kembali semula My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Hidupnya yatim, yatim piatu, tiada ayah, tiada ibu. Hidupnya yatim, yatim piatu, namun dialah manusia agung. Terpadam api biar majusi, runtuhlah istana Kisra Parsi, Makkah diterangi cahaya putih, tanda lahir Nabi anak yatim. Anak yatim anak yang mulia, dilindungi Allah setiap masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa jadikan kita orang-orang yang senantiasa mengangkat
ataupun menjaga Safasa, betul, ataupun kita kata apa, tidak menganiaya anak-anak yatim, memuliakan anak-anak yatim. Allahu akbar. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin Safasa. Ya, dan kita memuliakan ini kerana ia adalah seruan daripada Al-Quran surah Al-Fajr. Kita dah sudah lihat bahawa tanpa memuliakan anak yatim bukan sekadar anak biasa sebenarnya, dia dimuliakan ini kerana mereka ini terpilih oleh Allah SWT. Terpilih ini kerana kematian ayah pada umur bawah balik mereka. Dia kalau dah dewasa dia tak ada nama anak yatim dah Ustaz ya. Kerana itu diberi perhatian sehingga kan dalam surah Al-Maun ini kepentingannya ini dikaitkan dengan mereka yang mendustakan agama. Kan kalau dalam surah At-Tin itu bercakap tentang mereka yang istilahnya ialah fama yukadzibuka ba'du biddin, ya, alaisallahu biahkamil hakimin. Jadi Allah menyatakan potensi manusia ini ahsani taqwim, tapi ada orang mendustakan agama. Dan bila dinyatakan di dalam ayat 2 3 ini, mendustakan agama ini apabila seseorang itu mengambil ringan kepada anak yatim, mengambil kesempatan sebenarnya, ambil hartanya, kemudian di apa istilahnya dihina, didera emosinya, ya, kerana tidak ada ayah. Dia kalau ada ayah, siapa berani? Kan, kalau lebih-lebih je ayah datang senyap, kan. Tetapi di sekolah, bagi kawan-kawan yang ada, jangan sekali mempermainkan seseorang yang tidak ada ayah, kerana ia adalah diperjuangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat kedua surah Al-Maun. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, mari sama-sama kita lihat tajwid kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seperti biasa kita nak berkongsi ulang kaji tajwid kita pada hari ini. Mari kita saksikan antara paparan yang telah kita sediakan, iaitu menyempurnakan sebutan huruf ain yang bersabdu atau bertasydid pada ayat yang kedua. Baik. Dalam ayat yang kedua ni memang betul kita kena beri perhatian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sadaqallahul azim. Iaitulah pada kalimah yad'u, huruf ain yang bersabdu. Yad'u. Pertama kita kenal pasti terlebih dulu dekat mana tempat keluar ataupun makhraj huruf ain, iaitu di tengah rongga kerongkongan kita. Di tengah ada dua huruf, iaitu huruf ain dan juga huruf ha pedas, kan. Jadi ain kat sini an, ain, un, kan. Jangan kita tertolak ke bawah, dia akan jadi hamzah, yadu'u hamzah, ain dekat tengah, kan. Sekali lagi, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. Subhanallah. Jadi kena hati-hati pada kalimah yadu'u. Tekan pada ain tu sabdu. Satu, yadu'u. Dan yang kedua, hati-hati menyebut huruf ain jangan tertukar dengan huruf hamzah. Yadu'u. Kan? Larangan tu Safas, larangan Allah kata jangan, mereka itulah orang yang mengherdik. Yadu'u, kita sebut tu pun dah macam kita nak macam menghentang tu, kan. Subhanallah. Jadi sifat yang perlu kita elak, kita jauhkan dalam kehidupan kita. Dan moga-moga selekoh-selekoh yang kita kongsikan seperti tadi, selekoh tajam tadi huruf zal, ni pula kita jumpa huruf ain, huruf dad, huruf ta, kita perlu beri perhatian untuk peringkat yang pertama ni, insya-Allah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi menjelaskan tentang bagaimana selekoh tajam tentang huruf ain sebentar tadi. Dan memang pun Ustaz bercakap tentang yadu'u ini macam kita kan, dia ada dia punya henyakan dan juga lambang kepada satu penghinaan, dan itu tidak dibenarkan walaupun anak itu mungkin buat perangai Ustaz ya. Anak kan, anak yang ada ayah pun buat perangai. Anak tak ada ayah lagilah kerana kekurangan kasih sayang, perhatian. Mungkin ada kekurangan dari segi keuangan, kadang-kadang wang cukup Ustaz ya, tetapi dari segi kasih sayang, dari segi ilmu agama, perkara itulah yang perlu dibantu oleh masyarakat bagi pihak ayah yang sudah pun dipanggil oleh Allah SWT. Dan ia tidak mudah Ustaz ya. Ia tidak mudah. Itu sebabnya mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila tidak ada ibu,
ya, bila ayah tak ada, ibu tak ada, maka datuk dan pak cik dia yang walaupun kita tahu bahawa belum lagi Islam hadir, tetapi budaya Hanif di kalangan Abdul Muttalib dan Abu Talib itu, dan juga seperti ibu susuan Ustaz, siapa nama dia, Halimatus Sa'diyah, itu semuanya menjaga seorang anak yatim. Maksudnya bukan seorang, kan? 2-3 orang sekali dengan keluarga masing-masing. Bukan mudah ya nak terima orang lain ataupun nak memberi perhatian rumah lain. Biasanya kita jaga rumah kita jelah, bagi makan pada anak kita, ya, bagi perhatian. Tapi kali ini kena lihat kepada rumah-rumah lain, dan ini terutama kalau dalam surah Al-Balad dijelaskan tanggungjawab bagi sanak saudara. Tapi kalau sanak saudara pun tidak mampu, masyarakat setempat perlu mengambil perhatian. Maka apakah sambungan lagi? Allah menemplak kepada pemimpin-pemimpin, satu, menghenyak kepada anak yatim, dan kemudian tidak menggalakkan memberi makan kepada orang miskin. Seterusnya pada ayat 4 hingga 7 ya, menjelaskan tentang hubungan dengan Allah sehingga ayat yang ke-6. Mari sama-sama kita ulang balik surah Al-Maun. Harapnya kita dapat hafal, kita bawakan dalam solat, dan kita berazam bahawa saya tidak akan menjadi pendusta kepada agama ini. Ayat 1 hingga 7 surah Al-Maun. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak menyambung ataupun kita nak baca lagi sekali. Tadi kita dah baca dengan bacaan Murattal Hijaz. Sekarang ni kita nak cuba baca dengan bacaan Murattal Nahawan pula. Kita cuba ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan ayat 1 hingga 7 surah Al-Maun, surah yang bermaksud bantuan yang kecil. Al-Maun Ustaz ya, yang kita akan lihat pada ayat yang ke-7. Pada ayat yang ke-4 Allah menyambung satu penghinaan ataupun satu kutukan daripada Allah, mereka yang malang, fawailul lil musallin ya. Dan kita baca berhenti sampai situ Ustaz ya. Berhenti waqaf, tapi kena sambung lagi lah. Kena habiskan surah ini, jangan pula berhenti sampai situ. Ya, rukuk Ustaz. Rukuk ya, satu. Yang keduanya ialah dari segi kefahaman. Ada orang kata alah baik apa solat kalau tak khusyuk ya, tunggang tonggik apa sebagainya, baiklah tak payah solat. Pasal fawailul lil musallin, dia gunakan ayat 4 ni sahaja, dia tidak sambung kepada ayat 5, 6, 7 kerana ini adalah satu surah yang menceritakan secara keseluruhan. Mari kita lihat dulu apakah maksud daripada ayat yang keempat, fawailul lil musallin, iaitu maka celakalah orang yang menunaikan solat. Musallin ini orang yang selalu solat Ustaz ya. Jadi Allah letakkan pada ayat yang keempat dan dia memang stop kan, stop. Boleh je disambung. Boleh saja Allah cakap fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun dalam satu ayat. Tetapi bila diletakkan dalam satu ayat, apa fungsinya? Ia adalah sebagai satu peringatan besar kepada mereka yang solat.
yang solat. Orang tak solat lagilah kena kan. Jangan pula kata oh ini pada orang solat baik tak payah solat. Bukan begitu. Orang yang solat pun, yang sudah pun menunaikan sembahyang daripada pagi sampai petang 5 kali sehari pun perlu mengambil cakna dan terkejut dengan amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terkejutnya itu adalah apa? Sambunglah ayat nombor 5. Betul. Iaitu apabila seseorang itu alladzinahum an salatihim sahun. Kita kena faham istilah mereka yang terhadap mereka solat mereka itu lalai. Istilah an itu berbeza dengan perkataan fi, ustaz ya. Bila Allah guna perkataan fi salatihim, yang itu memang menyusahkan, memang membebankan kita. Maksudnya apa? Lalai di dalam solat kalau fi. Tetapi Allah gunakan perkataan an itu maksudnya jauh daripada solat dari segi masa dia tidak menepati kepada waktu solat yang pertama. Ataupun yang keduanya an salatihim sahun ini ialah dia tidak menyusun kehidupan di sekitar solat, ustaz. Dia susun solat di sekitar kehidupan dia. Contohnya meeting, makan, minum, tidur, apa? Oh, ada masa solat. Kan itu maksudnya an salatihim sahun. Maksudnya dia lalai menyusun agar semua meeting, mesyuaratnya, makan, minum, nak pergi ke mall contohnya, pergi ke ke kedai, dia susun perjalanan cutinya itu adalah di sekitar waktu solat. Yang itu tidak lalai. Jadi Allah menemplak kepada kumpulan yang solat begini. Solat juga tetapi dia solat ikut masa ya Ustaz. Zuhurnya pukul 4 kan. Lepas tu kalau katakan bercuti nanti asar dia pukul 6.59. Pasal apa? Snorkeling. Kan. Tengah menyaksikan kehebatan Allah pada penyu-penyu yang ada di pulau perhentian. Jadi asar pukul 6.59 itu sahur. Ya, sehingga kan Allah menyatakan di sini fawailul lil musallin dalam surah At-Tur. Allah menggunakan perkataan fawailun yauma idzil lil mukadzibin. Celaka malang kepada mereka pada hari itu, pada mereka yang mendustakan, yauma idzin. Tapi di dalam ayat 4 ni tak ada perkataan yauma idzin, Ustaz. Iaitu maksudnya apa? Kecelakaan ataupun malangnya ini bukan tunggu sampai hari akhirat, tetapi di dunia ini lagi. Orang yang dah solat ini, bila dia tak susun masa dia dan kemudian dia mengambil ringan tentang solatnya itu, dia susun program, semuanya disusun tetapi tidak susun masa solatnya, maka orang-orang ini mendapat malang sejak di dunia ini lagi. Ya. Jadi ini adalah kefahaman bagaimana leaders pada waktu itu, pemimpin pada waktu itu, mereka solat juga, Ustaz. Solat mereka ini satu, dia ikut masa, mana yang disuka. Pada ayat yang ke-6, alladzi nahum yuraun, mereka ingin riak. Solat untuk nampak-nampakkan baik, Ustaz. Ni dah dekat dah, orang nak pilih saya ni, nak jadi pemimpin ni, kena muncul dekat masjid. Lepas tu hilang. Ya. Kalau di Masjidil Haram itu ialah ketika pemilihan, kita mesti solat kerana kita ini penjaga Masjidil Haram untuk dapat projek air dan sebagainya, maka muncullah dia untuk memberi ucapan dan juga untuk datang solat, lepas tu habis. Kan? Jadi perkara ini Allah jelaskan pada ayat yang ke-6, pendusta agama dia menggunakan solat itu untuk tunjuk baik, untuk mendapat habuan di atas muka bumi ini juga adalah perkara yang perlu diberi perhatian, yang perlu dijauhkan. Dan pada ayat yang ke-7, wa yamna'unal ma'un, dan mereka ini kembali balik hubungan sama manusia, Ustaz ya. Hubungan dengan Allah, solat tadi riya dan lalai, dan hubungan dengan manusia ini wa yamna'unal ma'un, mereka menghalang daripada bantuan yang kecil. Orang minta guna pen, Ustaz. Guna pen. Boleh tak saya minta sikit nak guna pen? Ini dakwat sekarang mahal. Kan? Ekonomi dah inflasi tinggi. Bayar sikit baru boleh guna pen. Itu adalah wa yamna'unal ma'un, bukan ma'un. Ada orang panggil ma'un ini macam malaun, Ustaz kan. Ini bukan. Malaun orang yang dilaknat. Al-ma'un pertolongan yang kecil. Jadi dia orang minta segelas air, minta tolong. Kalau dekat jalan raya tu, Ustaz, orang nak potong dia sikit kan, pasal dia dah mungkin tersilap lane ke, tersilap jalan, jadi nak masuk ke kanan tu, tak baginya, dia himpit ke depannya. Itu tanda pendusta agama. Dia mungkin solat, ya, mungkin baca Quran, tetapi kalau tidak memberi bantuan yang sedikit ini, ataupun bagi signal, Ustaz ya, susah sangat bagi signal tu, pasal dia rasa macam berat sangat, kena bayar 20 sen bagi setiap signal kan. Jadi dikedekut. Orang begini adalah orang yang ditemplak oleh Allah dalam surah Al-Ma'un ini. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita memuliakan anak yatim, beri makan dan bantuan kepada fakir miskin, ya, itu yang pertama. Yang kedua, mendirikan solat dengan khusyuk.
menyempurnakannya dan tidak lalai. Yang ketiga, kita ikhlas dalam ketaatan, bukan untuk meraih pujian semata-mata, tetapi kita mengharapkan keredaan, penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita baca surah Al-Maun ini sekali lagi, agar bagi ibu ayah yang berada di rumah ataupun pemimpin-pemimpin misalnya, lepas ini kita kena ada 3 projek. Projek pertama, projek cakna anak yatim. Ya, kita kena ada. Betul. Pasal kalau tidak, kita rasa tak ada kok anak yatim dalam rumah saya, tak kisahlah. Khuatir kita jadi pendusta agama. Ya, carilah sama ada dalam keluarga kita ataupun di kawasan qaryah kita, jangan sampai dalam setiap rumah tidak ada projek anak yatim. Itu tandanya kita yadung ul yatim, ya. Yang kedua, projek apa? Projek bagi makan orang miskin. Harta kita ada RM100 itu sebenarnya paling kurang RM2.5 Ustaz, mesti kita bagi untuk orang miskin. Bagilah, ya, bawa kepada anak kita, minta dia sampaikan pada orang miskin ataupun masukkan dalam tabung ke, ataupun kita melawat siapa-siapa, kita bagi makan, kan. Dan projek ketiga adalah projek apa? Projek untuk menjaga agama yang sebenar-benarnya, ialah solat yang disusun, ya, disusun. Segala ruang hidup kita disusun di sekitar solat, dan solat itu bukan untuk riak. Dan dengan solat inilah yang menyebabkan kita akan mudah ringan tangan, Ustaz. Ringan tangan untuk menolong di rumah, untuk buang sampah, untuk masukkan sampah dalam poket. Kalau kita makan gula-gula ke apa ke, nanti ada tong sampah bawa buang, ataupun ada nampak benda-benda yang tak sepatutnya, kita tolong memudahkan. Di pejabat-pejabat kerajaan, jangan sukar-sukarkan. Pasal menyukarkan orang lain, itu sebenarnya adalah antara petanda pendusta agama. Malah lebih daripada itu, dia nak bawah meja, Ustaz. Bawah meja baru lancar. Kalau tidak, fail tu tenggelam saja, itu tandanya pendusta agama yang ditemplak oleh Allah dalam surah Al-Maun. Kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah menerima amal kita, dan moga-moga Allah terus memimpin kita sampai ke syurga. Silakan Ustaz. Baik, Ustaz. InsyaAllah kita doa dulu, kemudian nanti kita tutup dengan bacaan insyaAllah. Baik, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jauhkan kami daripada menjadi orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menindas anak-anak yatim, orang-orang yang menganiaya anak-anak yatim ya Allah. Bahkan ya Allah, jadikan kami orang-orang yang memuliakan, yang menjaga, yang mengangkat, menjaga anak-anak yatim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, terima salat kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami, zuriat keturunan kami, orang-orang yang mendirikan salat ya arhamar rahimin. Jauhkan hati kami ya Allah, jauhkan hati kami ya Rahman daripada ada unsur-unsur ataupun perkara-perkara yang membuatkan kami menjadi riya ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi saya nak cuba baca surah Al-Maun, Ustaz. Oh subhanallah. Lepas tu Ustaz kena betulkanlah. Baik, betulkan, lepas tu Ustaz baca yang betulnya. Baik, Ustaz. Ya. Baik, Ustaz. Jadi saya baca dulu lah, Ustaz, ya. Silakan, baca. Ustaz. Jarang saya nak baca ni. Terbaik, dah di hujung-hujung ni, ya. kena ambil kesempatan. Nampaknya sebelum 604 lagi. Subhanallah. Jadi 604 saya serah pada Ustaz lah, insya-Allah. Silakan, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Sadaqallahul azim. Ada tak tepat tu Ustaz, kena tegur sikit. Allah maftah alik. Jadi tamam, kullu tamam miyah. Mumtaz. Masya-Allah. Marvelous kata orang Banting. Terima kasih. Oh subhanallah. Jadi Ada talam bayati Ustaz Fas. Ada sikit dah Ustaz ya. Ada bayati Ustaz Fas. Nak kena belajar lagi tu. Allah. Jadi nak dengar yang bayati lah, yang original. Tak puas kadang-kadang. Silakan Ustaz. Baik, subhanallah. Jadi insya-Allah sekali lagi kita baca sama-sama. Subhanallah. Amazing rasa sangat teruja ni dapat dengar Al-Fadhil Safas baca. Jadi jom kita baca sekali lagi sama-sama surah Al-Maun insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Benarlah kata-kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita membina keluarga kita sahaja yang melakukan 3 projek sebentar tadi, projek menghargai anak yatim, memberi makan pada orang miskin dan menjaga hidup di sekitar solat. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform kesedaran kepada masyarakat dalam sekolah, dalam keluarga, dalam masyarakat di pejabat-pejabat, agar tidak kita mendustakan agama kerana kesannya itu bukan sekadar di sini tetapi sampai ke hujung sana nanti. Kita bertemu lagi dalam surah baru, surah Al-Kautsar yang pendek tetapi mempunyai maksud yang besar. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.